أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersiaran sekali lagi pada malam ini. Tazkirah Ramadan kita, tajaan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون خذ الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Jadi alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala
Untuk kita meneruskan lagi siri Tazkirah Ramadan kita, tajaan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, sebuah yayasan yang memberikan bantuan sumbangan kemanusiaan kepada asnaf, mereka-mereka yang memerlukan bantuan khususnya pada musim ini. Jadi sama-samalah kita share page dan juga nombor akaun Yayasan Budi Ihsan. Semoga Allah berkati kepada semua yang terlibat dengan kerja-kerja NGO, kerja-kerja kemanusiaan ini, insya-Allah, dan dikurniakan keikhlasan, insya-Allah. Amin. Okay. Malam ni kita nak cerita apa? Cerita apa malam ni? Malam ni kita cerita tentang seorang pendeta Yahudi yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat Nabi. Okey, dengar cerita ni. Cerita kita pada malam ini, seorang bernama Al-Husain bin Salam. Kana Al-Husain bin Salam habran min ahbar al-Yahud fi Yathrib. Di zaman dahulu ada seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Yathrib ataupun di Madinatul Munawwarah yang bernama Al-Husain bin Salam. Wa kana ahlul Madinati ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim yujillunahu wa yu'azzimunahu. Orang-orang di Madinah ataupun di Yathrib, walaupun mereka berbeza segi ideologi, berbeza segi fahaman agama, cukup mengenali siapakah dia Husain bin Salam. Jadi orang kenal dia, orang respect dia ni. Sebab dia seorang pendeta, orang alim di kalangan orang-orang Yahudi. Faqad kana ma'rufan bainan nasi bituqa wassalahi. Dia terkenal di kalangan masyarakat setempat seorang yang bertakwa, yang baik, mausufan bil istiqamati wassidqi, yang bersifat dengan sifat istiqamah dan bercakap benar. Ini antara orang-orang alim ahlul kitab di kalangan orang Kristian yang alim, yang bagus orangnya. Wa kana al-Husain yahya hayatan hadi'atan wadi'atan. Husain bin Salam tinggal di Yathrib, hidup sebagaimana orang-orang Yahudi yang lain. Lakinnaha kanat fil waqti nafsi jadatan nafi'atan. Di waktu yang sama, Husain bin Salam ini seorang yang amat mengambil berat tentang hidupnya. Faqad qassama waqtahu aqsaman thalathah. Dia memperbahagi rutin harian dia ni ada 3 waktu. Ya, sehari dia ada bagi 3 waktu. Fashatrun fil kanis lil wa'dhi wal ibadati. Satu bahagian dalam hidup dia, contohlah pada waktu pagi, dia akan menghabiskan masa dekat mana? Dalam al-kanisah, dalam gereja. Dia ni kan padri, bishop. Jadi hari-hari dia akan mengajar dekat dalam gereja dia. Wa syatrun fi bustanin lahu yata'ahad nakhlahu bitajzib wa ta'bir. Lepas habis mengajar dekat gereja, dia akan keluar untuk bekerja sebab dia ada ladang, dia ada kebun dia sendiri. Wa syatrun, dan satu bahagian lagi pada waktu malam, ma'at Taurati li tafaqquhi fi din, dia akan mengulang kaji kitab Taurat, mengulang kaji, dia baca, ya. Taurat ni kalau kau tengok dekat YouTube, dia ada cara baca tau. Dia ada cara bacaan dia. Macam kita baca Quran kan, kita ada tajwid, kita orang ada baca dengan berlagu. Taurat pun sama juga. Taurat pun dia sama juga. Dia ada cara bacaan dia, dia ada tajwid dia, dia ada makhraj dia, dia ada lagu bayati, macam-macam lagi. Aku tak pandai sangat lagu-lagu Quran ni kan. Dia Taurat ada juga macam tu. Wa kana kullama qara'a at-Taurata, setiap kali Husain bin Salam membaca kitab Taurat, waqafa tawilan ila al-akhbar allati tubashir bi dhuhuri nabi fi Makkah yutammim risalatil anbiya as-sabiqin wa yakhtimuha. Setiap kali dia baca Taurat, dia akan termenung panjang lama, dia termenung, dia tengok aja. Kenapa termenung? Kenapa dia termenung bila baca Taurat? Sebab dalam Taurat ada cerita tak lama nanti akan muncul Nabi akhir zaman. Kan kalau kita baca dalam surah Baqarah kan, banyak Allah tak cerita bagaimana dalam Taurat menceritakan
akan muncul Nabi akhir zaman, ya, yang membawa akidah sebagaimana akidah Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Jadi para Nabi Rasul kesemuanya semenjak zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membawa satu benda, akidah, mengesakan Allah Ta'ala, mengesakan Allah, la ilaha illallah. Yang beza apa dia? Yang beza ialah syariat, perundangan, hukum hakam, halal haram, itu beza. Ya, macam contoh zaman Nabi Musa, sesama lelaki tidak ada aurat, sama-sama lelaki tak ada aurat. Nanti panjang umur orang rezeki sampai ke cerita tu, aku ceritalah nanti kan bagaimana syariat Nabi Musa. Lepas tu hukum semayang dia tak sama dengan kita kan, cara dia tak sama dengan kita, fiqh dia lain lah, senang cerita, bahasa fiqh dia lain, batas main lain, tak sama. Zaman Nabi Muhammad pun tak sama juga dengan zaman dia orang. Hukum perempuan iddah tak sama, zaman Nabi Musa lain, zaman kita lain. Jadi segi hukum hakam, segi syariat, segi fiqhnya lain. Tapi bab tauhid tak pernah berubah. Min Adam alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tak pernah berubah. Sama, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi Husain bin Salam ni bila dia baca Taurat, dalam Taurat ada cerita akan muncul Nabi akhir zaman. Jadi masa ana belajar dekat Syria dulu, kita belajar sikitlah macam muqaranatul adyan, ya, perbandingan agama. Jadi dalam kitab Injil ataupun Taurat ada sebut dalam bahasa Syriani, dikatakan muncul seorang Nabi akhir zaman, nama Nabi tersebut Biraqlid. Nama dia apa? Biraqlid. Jadi diorang sebut Paraklid ataupun Biraqlid ni bahasa Syrianiyah, kata bahasa Taurat, wallahu alam. Bila diterjemah dalam bahasa Arab, maknanya apa? Maknanya ialah Ahmad ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yastaqsi awsaf hadha an-nabi al-murtaqab wa alamatihi. Husain bin Salam setiap malam dibaca Taurat, dia baca cerita pasal kemunculan Nabi akhir zaman, dia tengok, dia baca, dia hayati, dan dia cek alamat tanda-tanda Nabi akhir zaman. Lebih kurang macam cerita apa nama Salman al-Farisi. Wa yahtazzu farahan, dan dia lebih gembira lagi. Kenapa dia gembira? Sebab dalam Taurat cerita Nabi tersebut tak lama lagi akan berpindah ke mana? Ke Yathrib. Kan kalau kisah dalam kisah Salman al-Farisi, kisahnya apa? Dia akan berpindah ke sebuah negeri yang negeri itu batunya berwarna hitam dan banyak pokok-pokok tamar. Wa kana kullama qara hadhihi al-akhbar aw marad bi khatirihi, setiap kali Husain bin Salam baca cerita pasal Nabi akhir zaman, dalam Taurat diceritakan benda-benda macam tu, ya tamanna ala Allah, dia berharap sangat kepada Allah, dia berdoa pada Allah, ayafsahalahu fi umurihi, supaya Allah panjangkan umurnya, hatta yashhada zuhura hadzal nabi al-murtaqab, supaya dia dapat bertemu dengan Nabi akhir zaman, wa yas'ad bi liqa'ihi wa yakuna awwalal mu'minina bihi, dan dia berharap dialah orang pertama di kalangan orang-orang Yahudi ataupun di kalangan ulama-ulama ahli kitab, di kalangan padri-padri Yahudi yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istajaba Allah jalla wa azza du'a al-Husain bin Salam. Lalu Allah Taala memakbulkan doa Husain bin Salam. Fa nas'alahu fi ajalihi. Allah panjangkan umur Husain bin Salam fi nihayat tabhathin an wafatihi. Wa kutiba lahu an yahdha bi liqa'ihi wa suhbatihi wa yu'mina bil haqqi alladhi unzila alayhi. Allah Ta'ala panjangkan umur Husain bin Salam, dan sehinggalah Allah Ta'ala mengurniakan dia dapat menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Husain bin Salam, Husain bin Salam cerita, lamma sami'tu bi zuhuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mendengar tentang kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhastu ataharra an ismihi wa nasabihi wa sifatihi wa zamanihi wa makanihi. Ketika dia dekat Yathrib, ketika Husain dekat Yathrib ataupun di Madinah, dia dah dengar cerita tau. Dia dah dengar cerita, orang dah viral tentang kemunculan Nabi dekat Mekah. Bila dia dapat berita tu,
Dia pegang betul berita tu, tapi yang tahu-tahulah ada orang-orang tertentu je tahu. Bukan semua Yahudi tahu, dekat Madinah tahu. Tak, orang-orang tertentu. Antaranya dia. Jadi Husain kata apa? Aku duk perhati apa nama dia. Nama dia Muhammad. Lebih kurang sama dalam kitab Taurat sebut. Ahmad. Muhammad, Ahmad. Makna yang sama. Wa nasabihi. Dan keturunannya. Kalau korang baca dalam kitab Sahih Bukhari, apabila Raja Hercules tanya dekat Abu Sufyan, ma nasabuhu fikum, bagaimanakah nasab keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Hercules tu, kalau panjang umur orang rezeki kita cerita nanti tapi sedihlah pasal kitab tu hilang, aku tension betul lah. Jilid pertama Sahih Bukhari ana tu, mana hilang tak tahulah, puas aku mencari tak jumpa. Cerita tu panjang lah. Nanti kita cerita. Kalau panjang umur, insyaAllah kita cerita lah. Jadi dalam dialog tu, Hercules tanya tahu dekat Abu Sufyan, ma nasabuhu fikum. Lalu kami, apakah keturunan Muhammad itu? Lalu apa kata Abu Sufyan? Khairu nasabin. Dia mempunyai nasab keturunan yang terbaik. Nah, jadi Husain bin Salam, dia tahu dah, Nabi ni mesti keturunannya baik-baik. Wa sifatihi, dan sifatnya, bagaimana, bila dia muncul, dekat mana dia lahir. Bila dengar belaka cerita-cerita orang kat Mekah ni, kau orang datang kan, daripada Mekah datang ke Yathrib niaga kan, dia akan tanya, kau ada dengar tak cerita ni? Ada tak lelaki ni mendakwa je Nabi? Ada tak? Ada. Nama apa? Muhammad. Bin apa? Bin Abdullah. Keturunan macam mana? Keturunan orang baik-baik, orang bagus-bagus. Bila dia muncul, baru lagi ni. Sifat dia macam mana? Semua dia tanya tu. Apa kata Husain bin Salam? Wa utabiku bainaha wa baina ma huwa masturun indana fil kutub. Dan aku akan cek, aku balik ke rumah, aku buka Taurat, ni kitab Taurat pasal bapak kau tu berabuk buka kan. Berdebok-debok ni Jadi bila diorang tengok dalam kitab Taurat ada tak persamaan? Ya, memang ada persamaan dalam kitab Taurat, memang ada persamaan segala sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta staiqantu min nubuwatihi, kata Husain, akhirnya aku yakin dengan sepenuh-penuh keyakinan 100% memang dialah Nabi akhir zaman. Confirm dia orangnya. Wa tasabatu min sidqi da'watihi. Summa katantu zalika 'anil yahud, tapi aku secara peribadi aku diamkan. Aku tak cerita dekat orang-orang Yahudi. Takut orang Yahudi akan mengamuk. Tahulah Yahudi kan tak puas hati dengan Nabi akhir zaman. Sehingga dia kata apa? Ila an kana al-yawm alladhi kharaja fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah qasid al-Madinati. Sehinggalah pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Apa kata Husain bin Salam? Falamma balagha Yathriba wa nazala bi Quba, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Yathrib dan Nabi sampai ke mana? Ke Quba, tempat mula-mula Nabi sampai. Aqbala rajulun alaina wa ja'ala yunadi nas mu'linan qudumahu. Jadi apa kata Husain? Masa tu aku tengah dekat kebun ni, tengah banyak pokok. Lebih kurang macam cerita Salman juga, sama lebih kurang cerita dia. Tengah-tengah aku leka petik buah tamar ni, tiba-tiba datang seorang lelaki berlari masuk dalam kawasan kebun kami. Dia kata, orangnya dah sampai. Nabi akhir zaman dah sampai. Nabi akhir zaman dah sampai. Menjerit-jerit orang ni. Wa kuntu sa'ata idzin fi ra'si nakhlatin li a'malu fiha. Masa tu aku tengah petik buah tamar. Wa kanan ammati Khalidah bintul Harith jalisatan tahta syajarah. Kebetulan masa tu bawah pokok makcik aku. Makcik aku nama Khalidah. Khalidah bintul Harith. Kita orang Melayu tak ada kan nama Khalidah ni? Ada? Adalah tapi jarang-jarang lah. Khalid ramai. Khalidah jarang. Jadi bolehlah korang kalau besok tersyasyul musim PKP ni kan, bini kau dapat baby girl, bawa nama Khalidah. Jadi kalau lelaki dia Khalid. Jalisatan tahta syajarah. Jadi apa kata Husain bin Salam, aku masa tu atas pokok petik buah tamar. Makcik aku Khalidah dekat bawah tengah petik buah tamar. Lepas tu orang tu berlari.
Oi, Nabi akhir zaman dah muncul. Nabi akhir zaman dah muncul. Dia dah datang daripada Mekah. Dia dah sampai. Dia kata gitu. Maka apa kata Husain, aku atas pokok ni, macam kisah Salman kan, menggeletar. Dah sampai, dah sampai. Lalu aku kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik kau Yahudi bertakbir, kau tahu tak? Kau ingat senang ke nak dengar apa baby pula apa Yahudi bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqalat li ammati hina sami'at takbiri. Jadi makcik aku nama Khalidah ni dengar aku takbir, dia kata, "Khayyabakallah. Kau ni apa hal mengarut sangat ni? Apa takbir-takbir ni?" Marah makcik ni. Makcik dia marah. Makcik tak suka orang takbir ni. Makcik dia orang mana aku tak tahulah. Dia tak suka, dia DAP kot makcik dia. Kau ni apa hal takbir-takbir ni? Apa kau takbir ni? Marah makcik dia. Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman ma fa'alta shay'an fawqa dhalik. Makcik kata apa? Demi Allah, kalau yang datang tu Musa bin Imran kan Nabi kepada Bani Israel. Kalau yang datang tu Musa bin Imran, aku rasa kau tak takbir. Ni tak siapa-siapa yang datang ni. Kau lebih-lebih pula takbir. Kau ni apa hal kau ni? Marah makcik dia. Faqultu laha. Lalu aku kata dekat makcik aku ni, atas pokok lagi ni aku kata, "Makcik, innahu wallahi akhu Musa bin Imran wa ala dini." Makcik, percayalah makcik, demi Allah, yang datang ke Madinah ni, yang datang ke Yathrib ni bukan orang lain. Dia membawa agama Musa bin Imran, sama. Wa qad bu'itha bima bu'itha bihi. Dia diutuskan oleh Allah sebagaimana diutuskan oleh Musa. Pasal Husain bin Salam kan dah kaji kan, dia dah tahu belaka tanda-tanda Nabi, dah confirm, memang confirm tu lah orangnya. Makcik dia dengar je. Apa kata makcik dia? Ahwan Nabiul ladzi kuntum tukhbirunana. Adakah dia orangnya? Dia ke Nabi akhir zaman yang pernah korang bagi tahu dulu, yang korang pernah cerita? Betul dia ke orangnya? Anahu yub'ats musaddiqan liman qablahu wa mutammiman li risalati rabbih. Betul ke dia Nabi akhir zaman yang akan menyempurnakan risalah nabi-nabi dan dia penutup nabi segala nabi? Dia ke orangnya? Apa kata Husain? Naam ya ammati. Betul makcik, betul, confirm dia betul. Apa kata makcik dia? Kalau macam tu, ialah tu, aku setuju. Kata makcik kepada Husain bin Salam. Summa madaitu min tawi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Salam kata, aku pun terus menggelongsor turun pada pokok. Turun. Fara'aitu an-nas yazdahimuna bi babihi. Aku pun berlari ke arah Quba. Quba tu kalau korang pergi Quba kan, kalau korang pergi Quba kan dekat dengan pasar Tamar kan. Perasan tak? Kalau kita pergi Quba, lepas Quba kita pergi mana? Pergi pasar Tamar kan. Kau pergi kat pasar Tamar tu, oi, dengar ni aku cakap. Oi, korang ni, ya bila korang pergi dekat pasar Tamar tu, cuba korang tengok dia punya batu-batu dia. Memang sebiji. Batu-batu warna hitam, banyak pokok-pokok tamat, memang sebiji. Macam mana cerita, ada cerita Uwais Al-Qarni pula. Cerita apa? Salman Al-Farisi kan. Dia punya clue-clue tanda nak tahu Yathrib tu macam mana. Batu-batunya warna hitam, banyak pokok-pokok tamat. Memang sebiji cerita tu. Jadi kalau korang, kalau panjang umur, murah rezeki, Allah murahkan rezeki kita, pergi umrah, pergi haji, insya-Allah. Amin. Korang pergi Quba, lepas tu pergi pasar Tamar tu, kau tengok. Kau tak cek, kau tengok. Jadi apa kata Husain bin Salam? Aku pun berlari daripada kawasan ladang Tamar ni, berlari pergi masuk dekat Quba nak tengok Nabi akhir zaman. Fazahamtuhum hatta sirtu qariban minhu. Aku pun mencilok. Tengok orang dah ramai. Ramai orang berkumpul tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwala ma sami'tuhu minhu qawluhu. Dia kata apa? Mula-mula ucapan yang aku dengar daripada mulut Nabi SAW ni yang didengar oleh Husain bin Salam tahu. Ucapan yang mula-mula Husain bin Salam dengar daripada mulut Nabi SAW. Sebelum tu, Nabi dah ada khutbah lah dekat kawasan tu. Tapi ini hadis pertama yang dia dengar daripada mulut Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ayuhan nas, wahai manusia. Afshus salam. Sebarkan salam, ucapkan salam.
Ya, kita kalau jumpa orang, kita kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan macam gitu. Sebab tu Nabi sebut, kita kalau berjalan seorang, orang ramai-ramai, kita yang seorang bagi salam. Assalamualaikum. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu. Kalau orang ramai-ramai, kita seorang, kita bagi salam dulu. Orang akan jawab. Lepas tu, antara dalam hadis yang lain sebut, antara tanda-tanda akhir zaman, kita hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal sahaja. Orang yang tak kenal, kita tak bagi salam. Ni berlaku. Bukan, dia dah lama dah berlaku kan. Kalau kita pergi masjid ke kita pergi mana, Assalamualaikum. Assalamualaikum tu, yang kita kenal. Ji, Assalamualaikum Ji, Assalamualaikum. Orang tak kenal, kita buat dono je. Tu tanda akhir zaman Nabi kata. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu cerita, tabi'in cerita, tabi'in ni mana anak-anak sahabat lah ya. Dia kata, bapak-bapak kami dulu, kalau di Madinah, dia jumpa orang, dia bagi salam, macam dah kenal lama. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum. Padahal haram, tak pernah kenal. Tapi dia punya bagi salam macam member lama kau tu. Ana cerita benda ni teringat almarhum Ustaz Hasan Azhari, dah meninggal kan? Almarhum Ustaz Hasan Al-Azhari kan, seorang tokoh yang terkenal dalam bidang Al-Quran di negara kita ni. Yang memang orang kata pakar lah, pakar Al-Quran, pakar tajwid. Masa nak menikah dulu, dia datang. Jadi sebab arwah mak Ana ni anak murid dia. Dia datang masa nak kahwin tu, dia bersembang dengan Ana, Syekh, macam member lama, padahal aku tak pernah kenal. Aku tak pernah kenal Syekh Hasan Azhari ni. Mak je cerita. Oh, tu tok guru mak tu anak murid mak punya tok guru tu, mak ni anak murid pertama ni, mak ceritalah bla bla. Oh. Lepas tu mak jemputlah, arwah mak jemputlah Ustaz Hasan Azhari datang, dia datang. Dia ni Syekh itulah, ramai orang kata gitu. Kelebihan dia, almarhum Syekh Hasan, Ustaz Hasan Azhari ni almarhum ni, dia kalau jumpa kita, dia punya peramah ya Allah macam kenal bertahun-tahun. Satu. Yang kedua, bila dia dah kenal kau, dia takkan lupa kau. Dia kenal-kenal sungguh. Lepas tu kan, bila dah sekali tu je nak jumpa dengan dia, dia sembang lah, tanya Syekh, tak macam mana, meriah lah orang kata. Lepas tu tak jumpa, lama tak jumpa. Sampailah Hana dapat jemputan program. Masa tu ada program Petronas dekat Terengganu. Diorang buat musabaqah Al-Quran. Jadi Hana ni dijemputlah jadi hakim, bukan hakim Al-Quran, anak hakim bahagian. Ada buat kuis sirah-sirah ni lah. Jadi masa kat hotel tu, bertemu dengan almarhum Ustaz Hasan Azhari, Syekh Hasan Azhari. Dia nampak anak berjawab, Assalamualaikum Syekh. Alamak kau, bangga aku kan. Padahal berjumpa sekali, tapi dia punya kenal tu tawaduk. Dia tawaduk. Kalau kita kan, apa barang aku nak bagi salam ke Ustaz ni, sepatut dia lah bagi salam dekat aku. Dia lagi hebat, Syekh Hasan Azhari, Datuk Ustaz Hasan Azhari, orang terkenal seluruh dunia. Dia dijemput hakim-hakim tilawah antarabangsa. Orang kenal dia. Aku cak ayam ke. Tapi bila nampak kita, Assalamualaikum Syekh. Tu hebat almarhum Ustaz Hasan Azhari. Semoga Allah merahmati beliau insya-Allah. Amin. Kalau 80-an kan dia ngajar Quran kan kat TV. Jadi apa Nabi kata, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam. Sebarkan salam. Jumpa orang bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang pertama. Yang kedua Nabi kata apa? Wa at'imu ta'ama. Bagi orang makan, buat makan. Buat makan. Buat makan ni bang, tak syarat kau kena kenduri, kau kena buat itu beban. Kan macam sekarang COVID-19, nak buat makan mungkin kau tak mampu. Kau menyumbang, kau bersedekah kan. Contoh macam Yayasan Budi Ihsan. Kau bagi sumbangan, bagi derma, diorang sampaikan, dan NGO lain dia akan sampaikan kepada asnaf-asnaf yang berhak. Ataupun macam sekarang bulan puasa, kan jiran sebelah masalah apa, kodok ke lempeng ke, bagi umum dia begitu. At'imut ta'am. Berdasarkan hadis umum ini, ulama kata boleh buat kenduri tahlil kan. Kita tak kata kenduri tahlil itu wajib, tak. Tapi sunat tu dengan sebab umum hadis, umum dalil umum. Nabi kata at'imut ta'ama, buat makan. Contohlah, mak saya meninggal itu. Jadi kita adik-beradik, kita tak paksa kan, kita nak buat kenduri, tak paksa langsung.
Okey, aku nak sponsor. Contoh dia kata, okey aku sponsor lah. Buat kambing seekor aku sponsor. Haram ke? Haram ke aku sponsor? Siapa kata haram? Aku luku kepala dia. Pandai sangat haram. Nabi kata, At'imu ta'ama. Buat makan. Buatlah terpulang. Gitu. Jadi jangan jumut sangat. Ni tak sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit bid'ah. Tempiring baru tahu. Kan Jis? Betul Jis? Betul kan? Kau ada. Kau ada masa tu. Kau tahu. Kau tengok kan? Ni masa Hasan Azhari, Syekh Hasan Azhari. Okey, itu pesanan Nabi yang kedua. Yang pertama apa dia? Nabi kata ucapkan salam. Yang kedua apa dia? Bagi makan. Jangan pening kepala. Makan tak semestinya makanan berat. Makan biasa-biasa je. Ya sedekah benda kecil-kecil aja. Sebab tu Nabi kata apa? Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutilah kamu neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Tamar sebiji tu belah dua, engkau tak? Sedekah. Kita ada sedekah sebelah biji tamar. Mana ada? Kan? Kita sebiji tamar, bukan sekotak tamar kau seorang. Habis sekotak, sekali tarik macam perlu tabuk. Lepas tu keluar biji. Kampungnya. Okey. Yang kedua. Yang ketiga Nabi kata apa? Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Dan bangkit malam qiyamul lail ketika orang lain tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan senang. Kau tengok bang, 3 amalan apa dia? Bagi salam, bagi makan, bangkit qiyamul lail, kau masuk syurga dengan senang. Nabi kata Allahu Akbar. Sebab tu kita jangan sia-siakan Ramadan ni. Ramadan inilah salah satunya bulan yang Allah paksa kita qiyamul lail, Kan? Jangan tarawih lepas tarawih tidur. Tarawih lepas sahur tidur. Subuh pun gajah, bukan gajah, dinosaur terus. 9 pagi subuh, sabar gila. Eloknya sahur, eloknya sahur macam mana? Eloknya sahur ni lepas kau qiyamul lail. Kan, lepas kau sembahyang tahajud, lepas sembahyang taubat, sembahyang hajat. Lepas tu kau pergilah sahur. Nak sahur dulu pun boleh, no problem. Masing-masing lah. Okay, yang penting, buat. Jadi bila Husain bin Salam ni, dia tengok je muka Nabi ni. Nabi kata, Ayuhan nas, afshus salam, wa at'imu ta'am, wa sallu bilaili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata kan. Apa kata Husain bin Salam? Faja'atu atafarrasu fihi. Aku tengok je muka dia. Dia panggil apa? Ilmu firasat. Ilmu apa panggil? Ilmu firasat. Firasat ni, dia tengok orang, dia boleh baca. Ni orang baik ni. Ni orang betul ni. Ada satu cerita. Al-Imam Syafi'i, seorang ulama yang Allah Ta'ala kurniakan dia kepandaian dalam ilmu firasat. Ilmu firasat, ya. Kita panggil ilmu firasat. Satu hari, Imam Syafi'i ini bermusafir. Musafir. Sampailah dekat tengah padang pasir ni, ataupun satu kawasan ni. Dia jumpa satu rumah. Dia nak menumpang untuk tumpang tidur. Dia pun ketuk pintu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ada siapa? Ada apa? Saya nak menumpang rumah tuan boleh? Masuk. Imam Syafi'i pun masuk rumah tu. Bila masuk rumah tu, Imam Syafi'i kata, boleh tak tuan, saya nak menumpang kat rumah tuan ni lebih kurang 3 hari. Ya, sementara saya adalah kena apa ni, ada kerja lah kata. Boleh. No problem, boleh. Jadi Imam Syafi'i pun duduk dekat rumah orang ni. Orang ni setiap hari dia bagi Imam Syafi'i makan. Bagi makan pagi, makan tengah hari, makan malam, makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Lepas tu dia bagi Imam Syafi'i satu bilik yang cantik lah, kita kata. Bilik yang first class lah gitu lebih kurang. Imam Syafi'i rasa pelik. Kau tahu kenapa pelik? Kau tahu kenapa pelik? Sebab tuan rumah ni, menurut firasat Imam Syafi'i, orang ni orang kedekut. Imam Syafi'i mengikut ilmu firasat dia,
tengok rupa orang ni kedekut. Tapi kenapa dia pemurah? Dia bagi makan 3 hari. Sehari 3 kali makan. Lepas tu bagi bilik cantik kat Imam Syafi'i. Tapi orang ni, kalau ikut firasat Imam Syafi'i, orang kedekut. Kau tahu apa, macam mana firasat tu? Kita cerita tau, kau jangan, kalau kau nampak orang macam ni, kau jangan kata dia kedekut. Dalam ilmu Imam Syafi'i, kalau orang yang kena penyakit apa tu, macam apa, albino, macam penyakit albino tu kan, yang putih kuning rambut kan, bulu kening pun kuning kan, mata pun macam gitu kan, kulit putih. Dalam ilmu firasat yang Imam Syafi'i belajar ketika di Yaman, orang macam ni kedekut. Tiba-tiba orang ni baik gila, kau tahu tak? Ali Imam Syafi'i kata pelik. Dan satu pun Imam Syafi'i, dia kata apa? Mustahil ilmu aku tipu aku. Ni satu pun Imam Syafi'i, dia pegang benda tu. Okeylah. Tak apa lah. Nak kata mungkin yang ni albino lain pada yang lain kot. Versi baru kot. Yang ni tak kedekut. Tadi Imam Syafi'i pun, okeylah. Sampailah hari akhir, hari ketiga, dia pun minta izin kan. Dia kata, Tuan, terima kasih banyak-banyak. Sebab bagi saya duduk kat rumah Tuan 3 hari. Tuan bagi makan, sedap. Setiap hari makan. Lepas tu bagi bilik 5 star. Ada aircon, ada Unify, ada Astro. Best gila. Jadi saya ucap terima kasih lah. Saya nak balik. Imam Syafi'i kata, nanti kalau Tuan pergi ke Mekah, sebut je nama saya. Muhammad atau Muhammad bin Idris Syafi'i, keturunan Abdul Muttalib. Saya akan sponsor. Tiba-tiba apa kata rumah? Kau nak balik lah? Sedap kau nak balik. Kau ingat balik free macam tu. Kau ingat 3 hari kau di rumah aku, kau dapat free. Malam kena bayar. Bayar. Dia keluarkan bil. Bil kau tahu tak kena bayar. Kena bayar bil. Dia kata 3 hari kau di rumah aku tak makan tu tak. Bagi kau makan. Bilik kau duduk tu betul bilik aku. Aku duduk bilik lain tu tak. Dia kata kau tetamu, aku layan jugalah. Dalam si Imam Syafi'i kena bayar juga aku. Kena bayar. Apa kata Imam Syafi'i? Memang betul lah firasat aku. Memang kedekut orang ni. Tu ya. Tapi bukan, ni aku cakap. Harap-harap kalau ada orang macam ni, kita diam je lah. Tak payah kata, ni kedekut ni. Tak payahlah. Kau senyap-senyap je lah. Okey. Itu ilmu firasat dipanggil. Banyak lagi lah. Ilmu firasat ni boleh dipercayai berdasarkan pengalaman masing-masing. Apa kata Husain bin Salam bila dia tengok muka Nabi SAW? Dia tengok cara Nabi cakap, fa'iqantu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Dia kata confirm, inilah Nabi akhir zaman, dia bukan pembohong. Summa danautu minhu, aku pun dekat ke Nabi dan aku cakap, dia pergi dekat-dekat Nabi pelan-pelan, dia kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia pun mengucap depan Nabi SAW. Bila dia mengucap depan Nabi, faltafata ilayya Nabi SAW. Nabi pun paling tengok aku. Nabi kata, mas muka, nama kamu siapa? Ni Sakiri. Nabi kata, mas muka, nama kamu siapa? Member dia kata apa? Al-Husain bin Salam. Ismi Al-Husain bin Salam. Satu perangai Nabi SAW, kalau kau baca sirah, Nabi ni kalau jumpa sahabat Nabi tak kenal, confirm Nabi tanya nama. Nama siapa? Nama siapa? Ni perangai Nabi. Dia suka kenal orang. Kalau kita tak. Kita ni kadang tengok muka Haji tu dekat masjid dah 8 tahun. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam Ji. Dia apa khabar Ji? Kau kenal Haji tu? Entah, aku tak kenal tu. Nama apa? Entah, aku tak tahu. Dan kau salam, mana aku tahu. Kita biasa Melayu macam tu. Muka kenal. Bersembang bagai nak agak kau. Lalu kau kenal? Entah, aku tak tahu nama dia. Tanyalah nama dia apa. Sunat tahu tanya nama ni. Ta'araf. Dia kata, nama saya Husain bin Salam. Bila Nabi dengar nama dia Al-Husain, Nabi kata, bal anta Abdullah bin Salam. Terus Nabi tukar nama dia. Bal anta Abdullah bin Salam. Bahkan nama engkau Abdullah bin Salam. Nabi tukar. Kenapa Nabi tukar? Sebab Husain maknanya apa dia? Kalau kita ambil daripada perkataan hisan, hisan kuda. Kalau kuda kecil apa? Kalau kuda hisan. Kalau kuda yang kecil
Nak sebut tak reti aku. Tapi kalau kita ambil daripada perkataan hisnun dengan makna kubu ataupun tugu, kubu ataupun bukan tugu lah, kubu perang tu, kubu perang. Al-hisnu dengan makna kubu yang besar. Tapi kalau kau kata kubu yang kecil, kau kata Husain. Kubu yang kecil. Jadi makna pun macam tak best lah. Nabi kata, anta Abdullah bin Salam. Kan macam cerita apa nama? Abu Hurairah. Nama dia Abdul Syams tak sana. Ke Abdul Syams ditukar kepada Abdul Rahman. Okey. Lalu bila Nabi tukar nama dia, apa kata Husain bin Salam? Naam, Abdullah bin Salam. Ya, bermula pada hari ini nama saya Abdullah bin Salam. Ini sunat tukar nama. Kalau orang convert kan, masuk Islam, contohlah, dia ni dulu Hindu, masuk Islam. Nama dia apa? Nama dia Subramaniam Analaki Taipasam. Contohlah, aku tak tahu. Contoh kan. Subramaniam Analaki Alapegas. Kita tanya dia, bro, you masuk Islam kan? Okey, nama apa? Subramaniam. Subramaniam makna apa? Aku pun tak tahu. Contohlah. Itu Subramaniam maknanya itu macam Superman juga. Power sangat. Contohlah. Okeylah, tak apalah, no problem lah, tak payah tukar nama tu. Tapi kalau makna Subramaniam tu, itu Subramaniam itu maknanya itu Tuhan kita orang yang ada 6 tangan juga. Kepala ada 8. Contoh. Oh, tak boleh, itu nama tu syirik. Mana nama dewa engkau, nama patung, nama berhala engkau. Maka kau kena tukar kepada nama lain. Itulah, tu bubulah. Kalau dia nak stay nama India pun no problem. Apa dia? Nama India lain. Aku tak kerti. Apa nama? Apa? Gopal. Gopal contoh kan. Gopal anak lelaki ala pegas. Contohlah, anak lelaki ala mana? Bobo lah. Kalau makna okey, yang penting makna okey. Contoh, Cina masuk Islam. Uncle you nama apa? Nama gua Bruce Lee. Apa-apalah. Yang penting kalau makna okey lah. Hatta kita Melayu ni kan, kadang nama dulu ada orang pun nama anak dia Muhammad, sedap dah. Muhammad Commonwealth. Aduh, pening kepala aku dengar. Macam-macam. Okey lah. Jadi sejak pada tu, apa kata dia? Wallazi ba'atha bil haqq ma uhibbu anna li bihi isman akhar ba'da al-yawm. Demi Allah yang mengutuskan kau dengan kebenaran. Itulah nama yang paling aku suka, Abdullah bin Salam. Suma saraftu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun balik ke rumah dia. Dia jumpa anak dia, jumpa isteri dia, dia jumpa ahli keluarga dia. Dia pun ajak semua ahli keluarga masuk Islam. Dia kata apa? Untuk makluman korang semua, anak bini dia semua, sebenarnya Rasulullah Nabi akhir zaman dah muncul dan abah dah jumpa dia, abah dah beriman dengan dia, memang confirm dia lah orangnya. Maka korang semua masuk Islam. Semua anak dia, bini dia, semua masuk Islam belaka. Termasuklah dia jumpa makcik dia Khalidah tu, makcik yang duduk bawah pokok tu kan. Makcik dia pun masuk Islam juga. Bagus, rezeki kau tahu tak? Rezeki kan? Kau tengok. Lepas tu dia kata apa dekat keluarga dia? Uktumu islami wa islamakum anil yahud hatta azana lakum. Tapi aku harap kita rahsiakan keislaman kita, jangan sampai orang Yahudi tahu. Sampai masa aku sendiri akan isytiharkan keislaman aku. Ya, selagi aku tak bagi, korang tak payah kau buat bodoh, buat dono je. Benda ni bahaya. Kita kena rahsiakan. Faqalu na'am. Keluarga dia kata, okey, no problem, kita akan rahsiakan keislaman kita orang. Suma raja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Salam nama baru ni, dia pun jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, innal yahuda qaumu buhtanin wa batil. Ya Rasulullah, Yahudi ni satu kaum yang jahat, suka menipu, suka buat fitnah, pembohong. Wa inni uhibbu an tad'a wujuhahum ilaik. Tapi ya Rasulullah, walaupun perangai diorang macam tu, jahat, suka menipu, suka kelentong, sombong, aku nak sangat kau jumpa mereka, kau berdakwah pada mereka,
Manalah tahu ada harapan diorang masuk Islam ya Rasulullah. Wa antasturani anhum fi hujratin min hujuratika thumma tas'aluhum an manzilati indahum qabla an ya'lamu bi islami thumma tad'uhum ila al-islam. Jadi dirancang gini tau. Rancangnya macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, nanti kita buat satu program khusus panggil datuk-datuk tansri, datin daripada Yahudi datang ke Masjid Nabawi. Semua datang. Dan aku ni, diorang kenal aku je. Diorang kenal siapa aku. Jadi masa diorang datang, aku akan menyuruh dalam bilik engkau ya Rasulullah. Hujurat Nabi kan, bilik isi Nabi ni, dia akan nyuruh dalam bilik tu. Dia akan nyuruh. Jadi ya Rasulullah, bila diorang dah datang, dia dah berkumpul semua dalam masjid, masa tu kau cerita pasal Islam dan kau tanya mereka tentang aku. Diorang kenal tak aku siapa? Kau dengar apa respon diorang. Okey, baik, Nabi kata. Jadi pada hari yang ditetapkan, Nabi SAW kumpul belaka pembesar-pembesar Yahudi ni, datuknya, datinnya, tansrinya, tonnya semua datang, korporat Yahudi datang ke Masjid Nabawi. Dan Abdullah bin Salam menyorok dalam bilik Nabi SAW menyorok. Nabi pun start. Nabi kata apa? Summa da'ahum ilahi wa akhadha yahuduhum 'anil Islam wa yuhabbibu ilaihimul iman. Nabi pun cerita, tuan-tuan semua, ya ma'syaral yahud, anna Muhammad ibn Abdullah Rasulullah ilaikum khasah wa ila nasi 'amah fa aminu bi wa qad dhukira ismi fi kutubikum al-muqaddasah, bla bla bla. Nabi sebut kan, telah disitikan pasal aku dalam kitab Taurat, gini. Nabi cerita belaka. Masa Nabi explain, Nabi campaign, Nabi perkenalkan diri, Abdullah bin Salam duduk belakang bilik nyorok, dengar aja. Duduk belakang tirai, dengar aja. Tengok apa respon Yahudi ni. Apa respon dia orang? Faja'alu yujadilunahu bil batil wa yumarihunahu fil haqq. Diorang ni melawan. Sudahlah kau Muhammad, kau aja nak kelentong lah, kau bukan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman confirm orang Yahudi, tahu tak? Kau siapa? Kau Arab. Mana ada Nabi di kalangan Arab? Tak ada Nabi. Semua Nabi Rasul start daripada zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim, anak dia Yaakob. Lepas Yaakob apa? Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya daripada Bani Israel, tahu tak? Engkau Arab, engkau bukan Nabi. Bla 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 bla, macam-macam lah. Nabi dengar je dia orang melawan. Husain bin Salam kata, geleng kepala, aduh, aku kata dah. Sampailah pada soalan. Okey, Nabi kata, baik, tenang, semua tenang. Bertenang semua. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan. Ma manzilatul Husain bin Salam fikum? Tuan-tuan kenal tak siapa dia Husain bin Salam? Kenal. Apa tak kenalnya? Okey. Siapakah dia Husain bin Salam di sisi tuan-tuan semua? Apa jawapan geng-geng Yahudi ni? Sayyiduna wa ibnu sayyidina wa habruna alimuna wa ibnu alimina. Yahudi kata, itulah orang paling alim di kalangan kami, orang paling terbaik di kalangan kami, keturunan orang-orang saleh di kalangan kami, bapaknya orang baik, dia pun orang baik, pakar rujuk di kalangan kami, bla bla bla. Semua puji belaka. Husain bin Salam orang baik, ulama hebat, pendeta, semualah orang puji belaka. Okey. Nabi tanya, afara'aitum in aslama afatuslimun? Apa pendapat tuan-tuan kalau Husain bin Salam ini masuk Islam? Tuan-tuan masuk Islam ke tidak? Apa kata Yahudi? Hasya lillahi, a'udzubillahi. Mustahil. Mustahil wujuban. Mustahil dia akan beriman. Dia paling otai. Dia padri kami. Dia tok guru kami. Dia nak beriman. Mustahil, mengarut lah. Cannot go lah. Cannot brain. Dia takkan beriman pun. Dia otai Yahudi tu. Tengah-tengah dia bertekak. Masa itulah Abdullah bin Salam pun keluar daripada bilik belakang. Dia pun muncul. Kan? Baru tadi, diorang puji dia kan? Kata macam-macam, orang baik, orang saleh, orang hebat. Dia kata apa? Ya ma'syaral yahud, ittaqullaha waqbalu ma ja'a bikum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fawallahi innakum la ta'lamuna annahu la rasulullah. Wa tajidunahu maktuban indakum fi Taurati bismi wa sifatihi.
Wa inni asyhadu annahu Rasulullah wa u'minu bih wa usaddiqu wa a'rifuhu. Kata Abdullah bin Salam, wahai orang-orang Yahudi sekalian, kamu kena lakukan siapa? Maka takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu terima segala yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, dialah Rasulullah. Dialah nabi akhir zaman. Dialah penutup segala nabi dan rasul di akhir zaman. Dan dialah orang yang pernah aku ceritakan kepada kamu semua satu ketika dahulu. Dialah orang yang diceritakan dalam Taurat. Dalam Taurat sebut, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang selepas daripada Musa ini seorang nabi bernama Ahmad. Memang ada nabi itu nama Ahmad. Inilah orangnya. Maka kamu semua berimanlah dengan dia. Aku bersaksi sekali lagi, fa inni asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi, Abdullah bin Salam mengucap kalimah syahadah wa annaka Muhammadan wa annaka abduhu wa rasuluh. Elok je dia mengucap depan Yahudi, kau tahu tak? Apa kata Yahudi? Pirang kau. Bodoh lah kau, temberang, bodoh lah kau ni, bangang lah kau ni, mangkuk lah kau ni. Semua kutuk kau tak? Kata apa kat sini dia kata kau tak? Kazabta, wallahi innaka la syarruna, wa ibnu syarrina, wa jahiluna, wa ibnu jahilina. Engkau ni, keturunan kau ni paling bodoh, kau tahu tak? Bapak kau paling bodoh dekat Madinah. Engkau bapak dengan bapak sama bodoh. Kau di belakang kau tahu. Bengong punya, bek kau. Baru tahu berapa second, berapa minit dia puji kau. Orang paling alim, paling warak, paling dipercayai, paling sekarang sekejap kau tengok dia kutuk, maki, tak bagi can. Yahudi perangai macam tu, sombong, kau tahu tak? Batu Quran kata apa? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristian takkan redha kepada kamu sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Anda teringat dululah, lama cerita. Dulu kita pernah nak pergi Jordan tau. Masa tu Ana dengan Muslim Care, lepas tu dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Masa tu Dr. Zulkifli belum jadi mufti lagi masa tu. Dia ikut kita orang pergi Jordan. Lepas tu nak pergi ke Israel. Sampai dekat border, dekat immigration, tak macam mana dah rombongan kita orang ni. Ada seorang rombongan, ahli rombongan ni ada masalah lah pasport dia. Dah dia kena tahan. Bila dia kena tahan, kita orang semua kena tahan belaka. Kita orang sampai dekat border Jordan Israel tu pagi tau. Lebih kurang lah pukul 10 pagi. Memang awal sampai 10-9 gitu awal. Dia orang peram kita dekat border sampai tutup sempadan kau sampai maghrib. Lepas tu Yahudi ni punya sombong, ya amat sombong Dia orang kan muka Yahudi, kau tengok muka Yahudi macam mana? Sombong. Dengan senjata dia berlagak. Yahudi ni dianggap bangsa Arab tu babi, kau tahu tak? Yahudi anggap bangsa Arab tu babi. Arab yang orang kata Nabi Ishak dengan Nabi Ismail kan dua beradik, mak lain. Ishak mak dengan apa? Hajar. Nabi Ismail mak dengan apa? Sarah. Bapa siapa? Ibrahim. Kan dua ni kan beradik. Ishak dengan Ismail. Itu kau. Ishak dengan Sarah, sorry. Ishak maknya Sarah. Nabi Ismail maknya Hajar. Alaihimussalatu. Ini kan alaihimussalatu wassalam. Ini kan dua beradik, bapa satu, mak lain, kan? Sarah dengan Hajar. Ishak lahir Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Itu Bani Israel itu. Daripada Ismail keluar keturunan sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara Yahudi tu, yang Arab tu kalau ikut memang ada kena mengena jalur keturunan dia orang tu. Dia anggap Arab tu babi, tu tak? Kalau muka macam aku, muka Jawa ni, lagi reject awal-awal. Bukan babi dah, apa dia, cengkerik, cengkerik, siput sedut ke siput babi ikut dia rasa. Memang sombong gila kau tu, memang sombong. Yahudi kau jangan, kau ajar. Dia kutuk Abdullah bin Salam, bodoh punya budak, keturunan bodoh, bapak kau sama bodoh. Kau dia bagi. Apa kata Abdullah bin Salam? Ya Rasulullah, alam aqul laka innal yahuda qaum buhtan wa batil. Kan aku dah kata ya Rasulullah, inilah perangai Yahudi.
Inilah perangai Yahudi. Bau kejap tadi dia kata okey, lepas tu dia kata tak okey. Ikut suka dia. Macam kat gitu lah. Macam kita kena dekat border, sama lah. Kejap boleh masuk, kejap tak boleh masuk, lala tak boleh masuk. Aqbala Abdullah bin Salam alal Islam. Maka Allah pilih dia ni. Abdullah bin Salam ni keturunan Nabi Yusuf. Ya, Abdullah bin Salam ini keturunan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia ni, dia masuk Islam, berubah hidup dia. Jadi warak sangat-sangat. Wa kama kana uli'a bil Quran, seorang yang suka membaca Al-Quran. Wa ta'allaqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cukup kuat berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhara nafsahu lil 'amali lil jannati hatta basharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisharatan za'ad baina sahabatil kiram wa sya'ad. Dan dia telah bernazar untuk menghabiskan keseluruhan hidupnya untuk Islam, dan Nabi SAW memberikan satu khabar gembira untuk Abdullah bin Salam. Apakah khabar gembira tersebut? Kisahnya diriwayatkan oleh Qais bin Abbad radhiyallahu ta'ala anhu. Apa cerita dia? Dia kata, kuntu jalisan fi halqatin min halaqatil ilmi fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Qais bin Abbad cerita, satu hari aku duduk dalam masjid Nabi SAW. Ada orang buat majlis ilmu, ada orang mengajar, ada orang belajar dalam masjid Nabi. Wa kana fil halqati shaykhun ta'nasu bihi an-nafsu wa yastarihu bihi al-qalb. Jadi dalam banyak-banyak majlis ilmu tu ada satu macam halaqah, satu bulatan majlis ilmu tu. Ada seorang tua ni. Kalau kau tengok orang tua ni, tenang hati kau. Putih melepak, muka putih, janggut putih cantik muka dia ni. Orang tua ni. Aku boleh cerita macam terkenal kat Syria dulu. Allah. Dekat Syria masa nak belajar dulu, Syekh. Kalau tok guru kan, Syekh kat Syria, putih-putih cantik muka diorang ni. Janggut putih melepak, pakai serban. Kau tengok muka diorang, kau dah tenang dah. Belum kau dengar dia cakap lagi, belum kau dengar dia ngajar lagi. Serius aku cakap, wallahi serius. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi ke orang Syam. Ya, kelebihan dia orang ni, muka handsome, muka cantik, akhlak pula baik kan, orangnya lembut kalau bercakap. Jadi dia kata dekat sini orang tua ni tengah ngajar. Faja'ala yuhadithin nas hadisan hulwan mu'athiran. Dia ngajar. Dia pun Nabi ngajar, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi ngajar. Dia pun bangkit. Masa bangkit tu, tiba-tiba ada seorang sahabat buat pengumuman. Ada sahabat buat pengumuman dalam masjid. Dia kata apa? Man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Dia kata, tuan-tuan semua, sesiapa yang nak melihat seorang lelaki ahli syurga, inilah orangnya, tengok dia ni. Tengok pada tok guru ni. Tok guru yang janggut putih melepak, muka dengan jubah dengan serban dan tampak tenang. Inilah orangnya, ni ahli syurga. Fakultu. Lalu yang perawi ni kata, yang bernama Qais bin Abbad kata, siapa? Dia ni. Fakultu. Siapa dia ni? Dia tak kenal. Dia ni mungkin tabi'in. Dia tak kenal. Siapa dia ni? Dia pun tanya orang sebelah. Ji, siapa dia ni, Ji? Ahli syurga ni. Orang kata, kau tak kenal ke? Tak kenal. Kau bukan orang sini. Bukan, saya orang luar. Kau tak kenal? Lah, ni lah dia. Siapa dia? Inilah sahabat Nabi, Abdullah bin Salam. Ni lah orangnya. Fakultu fi nafsi, wallahi la attabi'annahu. Maka kata Qais bin Abbad, demi Allah, aku akan follow Abdullah bin Salam. Aku nak jumpa dia, nak tanya, kenapa Nabi kata dia ahli syurga? Aku pun follow, ikut dia keluar masjid, sampai kat rumah dia. Kata, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ada apa? Lalu dia kata, mahajatuka ya ibna akhi. Ada apa nak? Kata perawi ni, sami'tul qawma yaquluna anka lamma kharajta minal masjid. Tadi masa saya duduk dalam majlis ilmu, masa tuan guru berdiri, orang kata, siapa nak tengok orang ahli syurga? Inilah orangnya. Jadi saya pun ikutlah tuan. Saya ikut tuan guru. Dan saya nak tahu sangat, kenapa orang cakap tuan guru ahli syurga? Kau tengok apa jawapan Abdullah bin Salam, sahabat Nabi ni. Apa jawapan dia?
Kau tengok tawaduk dia. Bila tabi'in ditanya kan, apa rahsia kenapa orang kata tuan ni ahli syurga? Apa jawapan dia? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bi ahli jannah ya bunayya. Kata dia, Allah Maha mengetahui siapakah sebenar ahli syurga wahai anakku. Allah, tawaduk kau tu tak. Kalau kita tengok orang anak bukan nak riak, tapi setakat ni memang confirm lah. Memang confirm ada dah senarai nama anak. Boleh tengok kat YouTube. Buat YouTube lah pula kau. Dia buat YouTube kau tu tak. Anak ahli syurga. Pirang kau. Sahabat ni dah confirm ahli syurga kau tu tak. Tapi masih tawaduk. Wallahu a'lam ya bunayya. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui nak. Pakcik tak boleh kata nak. Kau tengok. Lalu apa kata lelaki ni? Faqultu na'am. Walakin labudda lima qaluhu min sababin. Ya betul Tuan Guru. Allah lebih mengetahui siapa ahli syurga. Tapi takkan orang sedap-sedap cakap Tuan ahli syurga. Mesti ada cerita kan? Cerita. Kenapa orang panggil Tuan ahli syurga? Tak apalah kalau kau nak tahu. Yelah, pakcik cerita lah ya. Sa'uhadithuka an sababihi. Pakcik cerita. Dia pun cerita. Dengar elok ni, yang tidur. Dia pun cerita. Baina anana imun. Satu hari nak, ketika aku tidur. Cerita ni tidur bukan korang jangan tidur. Abdullah bin Salam tidur. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku macam bermimpi. Atani rajulun faqala li. Dalam mimpi tu ada seorang lelaki datang pada aku, dia kata apa? Qum. Bangkit. Wahai Abdullah, bangkit. Faqumtu. Jadi aku pun macam sama ada tidur ke, mamai ke dalam mimpi ke, wallahu alam. Aku bangkit dalam mimpi itulah. Fa akhadha bi yadi. Lelaki ni pegang tangan aku. Jalan. Fa idza ana bi tariqin an shimali fahamamtu an asluka fiha. Tengah-tengah lelaki ni jalan dengan aku, dia pegang tangan aku. Jalan lurus gini kan. Tiba-tiba ada sempang masuk kiri kau tahu tak? Aku nak masuk jalan belah kiri tu. Dia kata, "Da'ha fa innaha laysat lak." Kata lelaki, jangan. Jalan tu bukan untuk engkau, bukan. Tu jalan bukan untuk engkau, tu jalan orang lain tu. Dia ikut aku. Fa nadartu fa idza ana bi tariqin wadihatin an yamini fa qala li uslukha. Kami pun menemukan perjalanan dalam mimpi tu. Jalan. Nampak ada sempang masuk belah kanan. Jalan belah kanan ni luas sangat jalan dia. Allahu Akbar. Apa kata orang ni? Silakan masuk ke jalan ni. Dia pun pegang aku jalan kat lorong belah kanan ni. Fasalaktuha hatta ataitu rawdatan ghanna'a wasi'atal arja'i. Kata Abdullah bin Salam. Dalam mimpi tu aku tengok, bila aku masuk dekat sempang tu, tiba-tiba nampak apa? Ada taman besar, luas, hijau, subur, cantik. Siapa pernah mimpi macam ni? Siapa pernah mimpi? Rezeki kau lah. Allahu Akbar. Dan ada seorang hamba Allah pernah cerita kat saya. Ya, ada seorang muslimat ni cerita kat saya. Suami dia pernah mimpi pergi tempat tu. Cantik sangat. Tapi suami dia masih hidup lagi. Semoga Allah makbulkan mimpi suami dia insya-Allah. Amin. Ana teringat juga dulu masa tahun lebih kurang 9 kan. Area lah mungkin tahun 89 kot. 87, 88 gitulah. Kita ada seorang jiran tau. Jiran kita orang ni baik orangnya. Nama apa lupa. Orangnya baik. Orangnya senyum, janggut, ciput sikit, kopiah putih macam aku ni kan. Almarhum Haji Syahdan nama dia. Haji Syahdan. Orang ni baik. Orang pas lah. Orang pas memang baik pun. Kan? Dia ni bagus je. Pak Haji istiqamah, bersedekah, baik orangnya. Ingat orang Kuang, Haji Syahdan. Ingat lagi. Jadi cerita ni arwah makna cerita. Dia kata satu hari, jadi suami dia baik lah. Maksudnya Haji Syahdan ni orangnya baik. Suka menderma, qiyamul lail. Orangnya baik. Senyap. Anda terbayar lagi muka dia. Pakai spek, sengih-sengih. Gitu. Satu hari, satu malam,
Haji Syahadan ni tidur mimpi. Besok pagi dia cerita kat bini dia. Kata, yang malam tadi abang mimpi pergi satu taman cantik lah, yang cantik sangat-sangat taman tu. Abang nak sangat pergi. Dia kata, memang cantik. Dia tak pernah tengok kawasan tu. Memang cantik sangat, dia kata. Abang nak sangat pergilah. Kat mana lah tempat tu? Jadi bini dia bila dengar kan, dia kata, apalah abang ni, ngarut lah tu. Tak payahlah. Nak pergi apa tempat tu? Tak ada mana entah. Cantik lah tempat tu. Suami dia kata gitu tau. Okey lah, tak apa lah. Lepas tu suami pun breakfast, sarapan semua. Siap-siap pergi kerja. Start kereta. Start kereta. Keluar rumah tak dan berapa meter, kena langgar dekat sempang. Boom. Kena langgar orang kereta. Boom. Accident. Meninggal dunia. Allahu Akbar. Kan? Tapi dah dapat tanda. Aku jangan main. Ada harap kita semua dapat mimpi yang baik-baik belaka, insya-Allah. Amin. Ada orang dah dapat dah mimpi macam ni. Harap kita semua dapat, insya-Allah. Amin. Apa kata Abdullah bin Salam? Aku tengok. Apa Saifullah? Kau mimpi ada Saifullah? Air terjun Abah pun ada mimpi. Tapi masa aku kecil-kecil pernah juga mimpi macam tu. Ni kecil-kecil lah kan. Jadi cantik dia kata. Hijau, pokok, Allah cantiknya. Wa fi wasati amudun min hadidin. Dia pun masuk dekat kawasan taman cantik ni. Tiba-tiba bang, dekat tengah-tengah taman ni ada tiang tinggi, tiang sampai ke langit tinggi, tiang tu kau tahu? Asluhu fil ardi wa nihayatu fis sama'. Daripada bumi sampai ke langit tinggi. Wa fi a'lahu halqatun min zahab. Dekat atas tiang ujung tu ada tempat pemegang, kau tahu tak? Pemegang tu daripada gelang emas, Lalu apa kata orang yang pimpin dalam mimpi tu kan? Orang yang pegang Abdullah bin Salam, dia kata apa? Irqi alaihi, dia kata. Kau pergi naik. Panjat tiang ni, panjat. Apa kata Abdullah bin Salam? La astati, aku tak boleh ni, licin ni, tinggi ni. Aku tak boleh naik tinggi ni. Faja'ani wasifun farafa'ani. Bila dia kata dia tak mampu nak panjat, tiba-tiba dalam mimpi tu datang pembantu tau. Dia pun angkat. Panjat cepat, panjat. Dia angkat. Abdullah bin Salam angkat. Faraqaitu, aku pun panjat. Lagi, panjat. Lagi. Panjat, lagi. Dia panjat. Fi alal amud wa akhadtu bi halqatai bi yaday kiltaihima. Sampailah dekat atas tiang tu, dia pun pegang pemegang yang dia buat daripada emas tu, dia pegang, dia bergayut hatta asbahtu, sampailah dia terjaga pada tidur. Terjaga. Aku mimpi apa tadi ya? Falamma kanatil ghadat, keesokan harinya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku jumpa Nabi dan aku pun cerita, ya Rasulullah, malam tadi ana mimpi. Kau mimpi? Mau mimpi apa? Ceritalah. Takkan aku nak ulang balik kan? Mana mimpi ada jalan belah kiri tapi tak boleh masuk. Lepas tu jalan kanan ada kebun cantik, ada taman cantik, ada tiang. Dia cerita kat Nabi. Lepas tu dia naik tiang tu, dia pegang pemegang yang pada emas tu. Apa maknanya ya Rasulullah? Maka Nabi pun takbir mimpi dia. Nabi kata apa? Amma tariqul lati ra'aitaha an shimalika, fa hiya tariqu ashabi shimal min ahli an-nar. Wahai Abdullah bin Salam, jalan yang pertama kau tengok jalan belah kiri, itu merupakan jalan ahli neraka. Allah selamatkan kamu daripada jalan ahli neraka. Alhamdulillah. Semoga Allah selamatkan kita semua daripada neraka. Amin. Wa amma tariqul lati ra'aita an yaminik, adapun jalan belah kanan yang kau nampak tu, fa hiya tariqu ashabil yamin min ahli jannah, merupakan jalan ahli syurga, dan kau lalu dekat jalan ahli syurga ni. Dia dah masuk jalan ahli syurga. Wa amma radatul lati syaqatka bi hudratiha wa nudratiha fal Islam, manakala kebun yang cantik, yang hijau, yang lawa tu, itulah agama Islam. Wa amal amud alladhi fi wasatiha fa huwa amududdin, dan tiang yang kau tengok dekat tengah kebun yang cantik tu, itu merupakan tiang agama. Wa amal halqah, adapun gelang emas yang kau berpaut itu apa dia? Fahyal urwatul wuthqa, iaitulah tali Allah yang kukuh, tali Allah yang kuat. Nabi kata apa? Walan tazala mustamsikan biha hatta tamut. Wahai Abdullah, kau akan berpegang dengan tali Allah
sampai engkau mati. Mata tufia? Mata tufia. Walan tazala mustamsikan biha hatta tamut. Dan Nabi kata engkau akan berpegang dengan tali Allah sehingga engkau wafat. Sebab itulah dia ni di kalangan ahli syurga. Bilakah dia wafat? Dia kata apa? Wa tufiya sanata 43. Abdullah bin Salam meninggal ketika berumur 43 tahun. Ketika umurnya hampir 70 tahun, dikebumikan di Madinatul Munawwarah. Ada pendapat mengatakan dia dikebumikan dekat Ghutah di Damsyik. Wallahu alam, di sebuah lokasi bernama Saqba. Saqba. Ada dekat Saqba ni sebuah tahun 43 Hijrah. Tahun 43 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 43 Hijrah ketika berumur hampir 70 tahun. Dikebumikan dekat Madinah. Ada kata qil mengatakan dia dikebumikan dekat Ghutah di utara Damsyik. Wallahu a'lam bisawab. Wan Jali baru masuk Wan Jali. Lambat je Wan Abir dah ni. Wan Rajali baru masuk. Wan Rajali member lama aku. Member lama Kemaman bos. Banyak support aku dulu ni. Orang bagus ni. Okey, kita pergi pada soalan kita. Cepat soalan. Saifullah. Soalan pertama. Sebutkan nama kau tahu. Okey. Sebutkan apa? Sebutkan 3 perkara yang Abdullah bin Salam membahagikan dalam hidupnya. Jadi Abdullah bin Salam ni dia membahagikan 3 perkara dalam hidupnya. Sebutkan 3 perkara tersebut. Kau panjang malam ni. Demam. Bukan, itu hadis. Nampak gayanya. Ini. Nah. Ni. Kita tengok ya kepada okeylah. Nur Dilawati Ahmad. Duduk. Tak pernah. Sorry lah, kita kena bagi orang lain je kak. Pasal orang lain tak pernah menang lagi ni. Siapa ni? Ni pernah? Hafiz Hasmadi. Pernah juga? Kau orang ni. Ni belum bagian? Betul. Kita pilih kepada apa nama Nadiati Mazuri. Membahagian tiga rutin dalam hidupnya: ibadah, bekerja dan mengulang kaji. Alright, terima kasih. Soalan yang seterusnya. Orang dah sebut dah ni. Okey, soalan yang kedua. Korang cepat sangat. Aku tension. Aku dah pening nak buat soalan dah. Korang ni tak apa-apa lah. Poyo lah korang ni. Sebutkan nama makcik kepada Abdullah bin Salam. Apakah nama makcik kepada Abdullah bin Salam? Bagus, korang tulis rajin. Dapat pahala. Okey, ni belum kan? Belum kan? Okey. Nur Rosmurni Khalidah. Alright. Soalan ketiga. Betul. Soalan ketiga. Okey.
Apakah jawapan orang-orang Yahudi ketika Nabi SAW bertanya kepada mereka buat kali pertama? Apakah jawapan orang-orang Yahudi ketika Nabi SAW bertanya kepada mereka buat kali pertama, siapakah Husain bin Salam? Terima kasih yang menjawab. Dapat pahala insya-Allah. Bagus korang ni. Anak-anak murid yang soleh dan solehah yang rajin. Kau Aziz nak kena Aziz. Belasah korang. Terima kasih. Terima kasih. Kita bagi orang lain ni belum lagi kan. Ni kita bagi pada Muhammad Rabi' Haji Leman. Muhammad Rabi' Haji Leman. Abdullah bin Salam ialah orang yang kami sanjung. Okey, soalan yang keberapa tu? Ketiga. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Siapakah? Soalan ni senang je. Sajalah nak main korang. Siapakah orang tua yang putih melepak janggut putih mengajar dalam Masjid Nabawi? Siapakah orang tu? Siapakah orang yang mengajar dalam Masjid Nabawi yang putih melepak janggut putih? Siapakah orang tu? Apa laju Cik Saifullah ni belum lagi kan? Belum. Abdul Hajj. Abdul Hajj. Abdul Hajj. Ain ba dal alif lam. Okey, soalan yang ke 5. Okey, ni Saifullah bagi soalan kat korang. Korang tu jawab soalan ni. Tadi anda ada cerita kan? Dalam ilmu firasat Imam Syafi'i, apakah rupa orang kedekut? Dalam firasat ilmu Imam Syafi'i, bagaimanakah rupa orang kedekut? Dalam firasat Imam Syafi'i, bagaimanakah rupa orang kedekut? Kau dah pernah menang, Jis, bagi orang lain, Jis. Ni dulu lagi kan. Kita bagi Zeta Mazeta. Nama kepayah Zeta macam nama orang Mexico pun ada ni. Zeta Mazeta ke nama biskut ni? Zeta Mazeta Albino. Oh, okay, right. Terbaik. Soalan yang ke terakhir. Okey, soalan terakhir. Hoi, lagi panjang. Albino hypopigmentation. Pening kepala aku. Okey, soalan yang terakhir. Apakah maksud mimpi Abdullah bin Salam? Apakah maksud mimpi Abdullah bin Salam? Dia berpegang dengan tiang. Tiang tu maknanya apa? Kan dalam mimpi tu kan dia peluk tiang. Dia peluk tiang. Apakah makna tiang tersebut? Tiang apa? Tiang bendera ke? Tiang rumah ke? Tiang bangunan ke? Apa makna tiang tu? Tak boleh, Jis. Kau kroni, Jis. Nanti orang tak puas hati, Jis. Apakah makna tiang tu? Cepat, Jis. Jawab, Jis.
jawab mana pula. Ni macam tak nak jawab ni. Hidam Amin. Sorry. Silap. Kita Daniel jawab betul. Daniel Anakin. Dengan mana agama, tiang agama, tiang agama. Okey, terima kasih semua yang berjaya menjawab pada malam ni bersama pahala korang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, dan jangan lupa niat puasa malam ni untuk kita puasa besok Jadi sehingga bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Jangan lupa sebarkan page Yayasan Budi Ihsan Malaysia, sebuah NGO yang memberi bantuan kepada asnaf, orang susah, fakir miskin dan sebagainya Share sebanyak mungkin. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada malam besok. Nanti pukul berapa anda confirmkan semula besok mungkin dalam pukul 10 kot insyaAllah. Tak. Anda confirm semula. Nanti anda tulis kat page. Kita akan bersiaran besok. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.